Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari. Okey, tahniah tuan-tuan dan puan-puan yang join live pada hari ini. Seperti biasa tuan-puan, objektif saya bila buat live ialah nak fokus kepada tuan-puan yang dah ready yang dah menyimpan emas dengan Public Gold. Walaupun tuan-puan baru bermula dengan RM100 melalui akaun Emas Gap, kelebihan dengan Public Gold ni tuan-puan boleh dapatkan emas semua ni, dan boleh bermula dengan bajet yang paling kecil sahaja melalui iaitu RM100 melalui akaun Emas Gap. Jadi sekarang ni tuan-puan, tuan-puan sangat beruntung lah. Okay? Sebab waktu saya mula 14 tahun yang lalu, nak beli emas ni, nak menabung emas ni, dia kena mula dengan bajet paling kecil 1 dinar. Ni 1 dinar lah. 1 dinar bukan 1 gram 1 dinar ni, tengok tuan-puan berat dia tu 4.25 gram. Tengok ni, berat dia ada kat situ. Sekejap ya, 4.25 gram. Okey. Yang mana hari ni harga 1 dinar sekitar sekitar 1,700 lah sekitar 1,700. Saya bermula 14 tahun yang lalu, waktu tu harga 1 dinar sekitar 600, belum sampai 600 lah. Ini item 1 dinar yang design yang terbaru lah. Public Gold yang macam ni. Emasnya sama je tuan-tuan, emasnya sama je, cuma beza dia melekat dekat kad ni. Sekarang ni semua emas-emas Public Gold yang baru, Public Gold akan keluarkan dalam bentuk kad macam ni lah, sebab nak ikut standard LBMA, London Bullion Market Association. Okay, Public Gold ni dalam tempoh kurang daripada 10 tahun ni, Public Gold akan target dia sebahagian daripada pengeluar emas yang dapat standard LBMA lah, London Bullion Market Association. Okay, ni item 1 dinar lah. Jadi saya bermula dulu 14 tahun yang lalu, bermula dengan item yang kecil macam ni lah. Dulu tak ada istilah RM100. Sekarang, dulu nak beli emas dia mesti bajet at least 1 dinar. 1 dinar dulu sekitar hampir RM600. 1 gram lebih kurang 130-140 lah, sekitar tu lah. Okay, saya bermula dulu. Sekarang ni tuan-puan sangat beruntung dengan Public Gold. Ada RM100 pun dah boleh beli emas. Nak dapat emas fizikal yang macam ni, ni contoh gold bar bunga emas 100 gram. 1 gram hari ni nilai dia lebih kurang RM39,000. Kita ambil RM40,000 lah tapi kalau tuan-puan nak item yang besar ni, tak perlu tunggu ada RM40,000 selonggok. Yang ni RM40,000, yang ni 50 gram ni nilai dia hampir RM20,000, RM19,000 lebih lah, hampir RM20,000. Skeping RM20,000. Ini design bunga emas. Ini design Typhoon. Apa beza? Beza design je tuan-puan, nilai dia sama je. Nilai sama. Saya ambil lah yang Typhoon ni sebab Typhoon ni cantik tuan-puan. Design dia ada naga belakang ni. Cuma kekurangan yang ada haiwan macam ni, ada Arhanu tak nak lah. Ada Arhanu dia tak nak ada design haiwan macam ni lah. Ada Arhanu terima. Jadi kalau tuan-puan nak urusan mudah nak pajak, ambil item bunga emas lah. Bunga emas dia tak ada haiwan, dia bunga saja tapi nilai dia sama je. Okay. Typhoon ni cantik lah. Okay. Tapi tak popular sangat lah, tapi saya suka lah design ni. Banyak yang keluarkan bunga emas. Okay. Jadi nak dapat item besar-besar ni, tuan-puan tak perlu ada selonggok duit untuk beli. Boleh menabung RM100 saja melalui akaun Emas Gap. Ini contoh akaun Emas Gap saya. Dalam akaun sekarang ni ada 221 gram, 221.6007 gram. Kenapa ada kosong-kosong belakang ni? Sebab dengan emas ni tuan-puan, dengan akaun Emas Gap ni tuan-puan boleh juga keluarkan item yang macam ni. Ni item suku dinar ini suku dinar. Tengok suku dinar ni macam-macam design. Suku dinar ni berat dia, tengok, berat dia
1.0625 gram. Jadi melalui akaun Masgap tu dia ada 4 titik perpuluhan, bolehlah keluar item macam ni. Ni suku Dina. Suku Dina ni sekitar 1 gram lebih sikit lah. Okay. Jadi tapi dengan Public Gold ni tuan-puan boleh keluar item yang paling kecil setengah gram pun boleh. Setengah gram sekejap. Saya tak ada pula item setengah gram. Tapi kalau nak keluarkan emas fizikal melalui akaun Masgap, saya suggest item yang paling kecil sama ada 1 dinar, 1 dinar 4.25 gram ataupun gold bar 5 gram. Ini paling kecil lah kalau tuan-puan menabung. Walaupun start 100, jangan target keluarkan setengah gram. Kalau boleh target keluarkan 5 gram. Ni 5 gram gold bar 5 gram. Okay. Jangan target keluarkan item yang kecil-kecil. Item kecil-kecil charge premium dia tinggi. Item yang kecil-kecil macam ni, macam gold bar 1 gram, yang ada tema macam ni, yang ni, ini semua ni kena bayar charge premium dia tinggi. Sebab ini item koleksi. Juventus ni kena bayar royalty lah. Charge premium dia tinggi. Nanti saya, kalau tuan-puan nak tengok koleksi lah, nanti saya sekejap saya ambil. Sekejap sekejap adalah yang koleksi Juventus. Macam-macam design lah ni. Ni semua item koleksi tuan-puan. Saya letak dalam album macam ni, senang. Okay, nasi lemak, durian, roti canai. Ni semua koleksi lah. Yang ni tak jual lah. Yang ni khusus untuk dealer Public Gold yang qualify ke. Ni ke New Zealand. Macam-macam lah ada ni. Ini lebih kepada koleksi lah. Kalau tuan-puan nak beli, nak keluarkan untuk hadiah, sesuai lah. Macam-macam design tuan-puan. Macam-macam design. Kalau tuan-puan dah menabung melalui akaun Masgap, tekan ni je. Okay. Tekan ni je. Withdraw. Withdraw ni maksudnya nak keluarkan emas fizikal. Withdraw ni, butang withdraw ni maksudnya nak keluarkan emas fizikal. Kalau nak duit, contohlah 221 gram ni saya nak jual, nak dapatkan duit. Nak Public Gold transfer ke akaun bank saya, tekan sell. Tekan sell. Tapi kalau nak keluar emas fizikal, withdraw. Withdraw ni macam-macam item boleh dapat kat sini. Tengok. Ni design terbaru ni, Masjid Ubudiah. Public Gold akan keluarkan banyak lah limited edition. Nanti design-design baru ni saya rasa ramai orang tak dapat, sebab Public Gold akan release sikit saja. Ni dia akan jadi collectors lah. Macam-macam design. Nak keluarkan dia kena bayar charge premium. Tengok, sekeping item ni RM15. Yang ni Aurora ni apa ni, kalau yang nak kena bayar royalty tu, contoh ni Deadpool apa ni, ni nak kena bayar royalty dia, kita kena bayar sampai RM50 sekeping. Okay, tengok. Tapi kalau tuan-puan nak keluarkan item macam Dina yang besar ni, tengok Dina. Tengok item setengah dinar RM15. Cuba tengok 1 dinar. Suku setengah dinar RM10. 1 dinar RM10. Tengok tuan-puan, nampak tak? Item yang lagi besar, charge premium dia lagi murah. Sebab kos nak buat item yang kecil-kecil ni tuan-puan, ni item yang kecil-kecil ni, gold bar 1 gram ni, saya dah tengok, saya dah pernah masuk kilang Public Gold. Dealer Public Gold yang pernah masuk kilang 2 orang je saja. Saya dengan guru saya, Tuan Syukur Hashim. Proses nak buat ni tuan-puan sangatlah susah. 1 gram ni. Dia bukan cetak ngam-ngam 1 gram, dia nak kena kikis pula sampai berat dia ngam-ngam 1 gram. Lepas tu dia nak lekatkan pula pada kad ni. Okay. Kalau dia kikis terkurang 0.0 berapa gram kan, terkurang, dia kena leburkan balik, buat balik. Tapi kalau nak keluarkan gold bar yang besar macam ni, dia mudah. Sebab tu charge premium item yang besar ni murah. Jadi kalau maksudnya gini, kalau ini 100 gram, ini 1 gram, kos nak keluarkan 100 keping 1 gram ni lagi mahal, lagi susah berbanding 100 gram sekeping macam ni. Itu kalau tuan-puan nak faham kenapa charge premium ada tinggi dan ada rendah lah.
Charge premium ni kos cetak lah, senang cerita, kos cetak emas. Okay, lepas tu tengok nak keluarkan ni, tengok dia tulis GIT only. GIT only ni maksudnya Public Gold hanya boleh post je. Tuan-puan tak boleh pergi branch Public Gold nak collect item ni, tak boleh. Sebab branch Public Gold ada 17. Yang terbaru ni di Tawau. Tapi branch Public Gold ni dia tak simpan stok-stok kecil macam ni, tuan-puan. Customer Public Gold ada 1.4 juta. Kalau semua boleh pergi 1000 walk in branch Public Gold, alamatnya huru-hara lah branch Public Gold. Semua orang akan jadi susah, sebab susahnya nak dapat emas yang kita beli. Jadi item yang kecil-kecil ni yang boleh cover insurans, Public Gold tulis GIT only, maksudnya gold in transit only. Klik butang ni, pilih masuk dalam kad nak item apa. Contoh nak item 1 dinar. Okay, add to cart. Tekan ni, add to cart. Nak berapa keping. Okay, nanti Public Gold akan post lah. Limit 1 parcel. Okay, kalau item yang besar-besar, cuba kita tengok. Ada item besar, cuba tengok. Item yang besar-besar. Dina, kita ambil Dina lagi. Dina. Tengok, dia ada Dina yang besar. 10 Dina, tengok. 10 Dina dia tak boleh. Appointment only. Kena set appointment. Datang ke branch Public Gold terdekat. Collect. Item besar-besar ni memang dekat branch Public Gold ada. Item kecil-kecil tak ada. Okay. Tapi kalau item kecil tu banyak, contohlah 1 dinar 100 keping. Yang tu Public Gold tak post, kena datang kat branch, tapi collection dia kena ambil masa appointment 2 minggu. Public Gold akan hantar daripada kilang di Penang ke branch terdekat untuk kita datang collect. Kalau item yang besar-besar ni tak ada masalah, dia memang always ready dekat branch lah. Okay, ini tuan-puan ada soalan, tulis je nanti. Saya akan jawab nanti. Yang mana sempat saya akan jawab di hujung rancangan lah. Okay, saya explain dulu mana saya nak explain lah. Okay, jadi senang, mudah menabung Public Gold. Nak beli, top up, tekan top up. Top up RM100 pun boleh ni, RM100. Dengan bajet RM100, tulis RM100. RM100 hari ni dapat 0.2551 gram. Tak nak beli by ringgit pun boleh, by gram boleh. Nak gram, 1 gram contoh, 1 gram. Tengok dia dah siap calculate terus, 392 per gram. Boleh mana-mana. Saya suggest, kalau tuan-puan boleh menabung ikut gram, itu yang paling baik lah pada saya lah. Tapi sebab kita terima gaji dalam ringgit, jadi buatlah allocation setiap bulan. Nak menabung emas, contoh RM500, RM100, RM200 fix, RM1,000, RM2,000 sebut setiap bulan. Harga naik ke turun ke, top up saja. Contoh RM500, top up saja. Okay, tick I agree ni, lepas tu place order. Ikutlah step tu sampai habis. Okay, saya suggest fix ikut ringgit ni, sebab kita dapat gaji dalam ringgit dan kita menabung secara konsisten lah. Harga emas naik ke, harga emas turun, yang penting ialah berapa gram yang kita dah ada dalam simpanan kita. Itu paling penting, tuan-puan. Tuan-puan, bila menabung emas, jangan tak payah peduli lah tentang harga. Asalkan tabungan tuan-puan tu untuk 2 tahunan ke atas, jangan peduli tentang harga. Kalau tuan-puan dah menabung dengan Public Gold, saya tak cakap tuan-puan pergi beli mana-mana kedai emas, sebab Public Gold ni dah bagi the best package yang paling baik, yang tuan-puan tak perlu monitor harga dah, tak perlu runding harga. Memang the best punya. Okay, sebab harga emas jangka panjang confirm akan naik. Sebagai contoh, saya tunjuk bukti, saya tunjukkan bukti terus, tuan-puan. Okay, ini website goldprice.org ni bukti, tuan-puan boleh tengok. Okay, kenaikan harga emas di Malaysia, MYI ni maksudnya Malaysia ringgit. Kenaikan harga emas di Malaysia selama 20 tahun sebanyak 596%. Hampir dekat 600% lah. Tengok 20 tahun kenaikan 6 kali ganda. Kalau average ni lebih kurang dia sekitar 10% setahun. Jauh lebih baik berbanding simpan duit dalam ASB atau tabung haji. Asalkan tabungan tuan-puan untuk 2 tahunan ke atas, tuan-puan tak perlu bimbang tentang harga. Yang penting tiap-tiap bulan gram kena bertambah. Tuan-puan akan dapati saya kurang bercakap tentang kenapa harga emas naik, kenapa harga emas turun.
tahu, kalau tuan-puan tahu betul-betul pun kenapa naik dan kenapa turun, tapi simpanan tabungan emas tak bertambah, gram ni tak bertambah, kepingan emas yang ada di tangan ni tak bertambah, semua tu tak guna. Tahu pun tak guna. Yang penting kenapa naik, kenapa turun, kalau tuan-puan tak tahu pun, yang penting setiap bulan kepingan emas ni kena bertambah. Emas bertambah maksudnya ada emas, maksudnya ada duit. Bila-bila nak pakai duit, kita boleh jual ataupun pajak saja emas ni, boleh dapat duit bila-bila masa. Beli emas duit tak habis, tak beli emas duit habis belanja boros. Beli emas duit tak habis. Okay. Yang penting tuan-puan kena ingat 2 tahun dan ke atas. Yang penting setiap bulan pastikan emas bertambah. Saya tak peduli tuan-tuan tentang harga. Sebab saya dah pernah masuk satu fasa yang saya monitor harga. Dulu waktu saya mula-mula 14 tahun yang lalu, waktu saya bermula, saya pun sama macam yang lain lah. Sibuk nak baca berita kenapa harga emas naik, kenapa harga emas turun. Tuan-tuan tahu kenapa exactly pun emas tak bertambah lah. Sekali saya fikir aku buang masa ni. Buang masa monitor harga emas. Yang penting tiap-tiap bulan bertambah. Kita bukan beli emas ni, contoh ni 1 dinar nak jual bulan depan, bukan. Kita bukan main saham. Bukan main saham ni. Kita menabung emas untuk 2 tahun ke atas, tak perlu bimbang. Cuba tengok kenaikan harga emas setahun yang lalu berbanding setahun yang lalu. Sekarang ni tuan-puan 26%. 26.37%. Tuan-puan simpan dalam SB tabung haji dapat berapa? Dapat 5%. Lepas tolak zakat lah apa semua, SB tu last kali tinggal berapa? Mungkin tinggal 3%, 2.5%. Lepas tolak inflasi, tak ada apa-apa. Last kali tak ada apa-apa juga. Lepas tolak inflasi semua, sebenarnya tak ada apa. Kalau emas ni, orang yang simpan emas, dia tak perlu bimbang tentang inflasi. Sebab, tengok bila kenaikan sebanyak ni, lepas katalah tolak spread lah. Emas ni dia ada cost spread, dia ada cost premium tadi, ada cost postage, mungkin lah Lepas tu tolak zakat. Paling teruk saya ingat ada lagi 15%. Ada lagi 15%. Berbanding SB tabung haji lepas tolak semua dah nothing. Ada lagi 15%. Tapi harga emas ni dia tak setiap tahun macam ni. Average 10%. Kalau 2 tahun simpan kenaikan 20%, tu dah berbaloi dah berbanding SB dan tabung haji. Okay. Dan yang penting emas bertambah. Inilah sebahagian daripada emas saya. Ni sebahagian ni saya, yang ni emas yang saya simpan untuk buat live lah, untuk tunjuk kat tuan-puan. Sebahagian ada yang banyak saya simpan dalam safe box lah. Yang saya tak keluarkan lagi dekat sini lah. Yang tak keluarkan lagi emas fizikal ni. Okay. Public Gold dia ada 2 cara belian. Dia ada akaun emas gap. Ini akaun emas gap ni. Ataupun direct beli fizikal boleh. Katakanlah tuan-puan nak beli emas fizikal ni 50 gram terus, boleh juga. Okay. Tapi 50 gram ni 19,000 lebih dekat 20,000, boleh juga. Tapi kenapa saya encourage pakai gap? Sebab kita bukan sentiasa ada 20,000. Kalau nak tunggu 20,000 baru nak boleh beli, baru boleh menabung. Menabung mungkin kita jarang-jarang menabung sebab nak tunggu 20,000. Tapi RM100 siapa pun ada. Sepatutnya RM100 ni siapa pun ada. Kalau tak ada RM100 untuk menabung tu, pada saya dah kritikal sangat lah. Kewangan tu kena buat something lah. Sama ada kena kurangkan perbelanjaan ataupun naikkan pendapatan. Okay. Jadi tuan-puan kena faham, penyimpan emas berilmu ni, salah satu petanda penyimpan emas berilmu, dia tak peduli tentang harga, dia fokus pada tambah gram. Make sure emas sentiasa bertambah setiap bulan. Okay, sekarang ni apa yang penting bila menabung emas ialah kita nak saya nak share satu perkara. Mungkin ramai yang tanya, bila kita simpan emas yang banyak-banyak macam ni, simpan yang macam ni kan, bila nak jual ni? Bila waktu terbaik nak jual? Nak beli waktu terbaik, nak beli waktu kita ada tabungan untuk jangka panjang 2 tahun ke atas, itulah waktu terbaik. Katakanlah tuan-puan dapat duit lah, bonus ke apalah, lepas tu tak tahu nak buat apa.
Kalau tak tahu nak buat apa, maksudnya tak ada satu keperluan yang mendesak, itu cepat-cepat dia kena convert, beli emas ni. Tukar kepada emas supaya kalau kita tak tahu nak buat apa, waktu tu kita akan cari-cari, nak buat apa dengan duit, fikir tu, fikir ni. Lama-lama idea tu banyak. Idea tu banyak, last sekali duit tu habis. Kalau tak tahu nak buat apa, duit tu simpanan jangka, maksudnya duit tu adalah duit untuk jangka panjang. Convert cepat-cepat kepada gold. Nak jual, ni saya nak share 3 keadaan saja. Penyimpan emas ni dia akan jual emas dia. Kalau nak pegang emas ni, tuan-puan, jangan pegang tengah-tengah ni dia mudah calar. Sebab emas 99 ni dia lembut tuan-puan. Dia mudah calar. Jangan pegang tengah-tengah ni. Sebab tuan-puan tengok saya pegang tepi ni. Jangan gosok dengan kain tu, dia kasar sikit je pun dah calar tau. Sebab emas tu lembut. Dia sangat lembut, 999. Gigit pun lekuk. Kalau tuan-puan gigit ni lekuk. Tapi jangan, Public Gold tak kisah tuan-puan nak jual dekat Public Gold, gigit dulu baru jual. Tengok Public Gold beli harga berapa. Harga sama je dengan website. Gigit ke tak gigit, harga sama. Itu kelebihan emas Public Gold. Cuba tuan-puan pergi beli emas dekat banyak kedai emas ke, bank ke, tuan-puan jangan cerita gigit. Tuan-puan tercalar dekat kad ni pun dah dia tak, ada yang tak beli, ada dah harga lain. Ada hilang resit pun dah tak beli. Public Gold ni tak serabut kepala, mudah beli, mudah jual. Okay. Okey, nak jual emas ni tuan-puan, waktu terbaik jual emas. Waktu jual emas. Bagi tuan-puan yang baru menabung emas, mungkin tuan-puan rasa, bila harga tertinggi kita jual. Tuan-puan mungkin fikir emas ni kita beli harga rendah, jual harga tinggi. Bila harga tinggi kita jual. Bila rendah kita beli, macam saham. Okay? Itu orang yang tak faham lah. Bila jual, harga tinggi dia jual. Lepas dia jual dapat duit, dia tarah habis duit. Tak guna menabung bertahun-tahun, tarah habis duit. Sepatutnya kita menabung ni sepatutnya menjadikan kita lebih kaya. Kalau menabung ni dapat untung, kita tarah habis jual semua, tak kaya-kaya, buang masa lah tuan-puan. Okey, waktu terbaik yang pertama ialah sepatutnya emas ni bila kita jual waktu duit emergency dah tak ada lah, untuk emergency. Sepatutnya setiap kita kena ada simpanan kecemasan at least 3 bulan gaji, dalam bentuk cash. Dalam bentuk cash di bank lah. Saya biasa ASB atau tabung haji lah. Okay. Jadi nak pakai duit segera, tak payah jual emas sebab kita ada 3 bulan gaji ni. Okay. Tapi kalau duit ni pun dah habis, kita jual lah emas. Tapi banyak penyimpan emas dia tak nak jual, dia akan pajak. Kalau dia boleh tebus dalam masa, kata emergency, sama ada kita jual pun boleh ataupun kita pajak pun boleh. Tapi kebanyakan penyimpan emas dia akan pajak kalau dia mampu tebus dalam masa 6 hingga 12 bulan. Kos pajak ni mahal tuan-puan, sebenarnya mahal. Dia murah sikit pada kad kredit lah. Dia sekitar 1.15% lah. Tengoklah rate sekarang ni macam ada yang 1%, ada satu, tapi effective rate yang saya kira dulu sekitar 1.15 lah. Jadi saya tak nak letak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Average macam ni lah. Setahun lebih kurang 14%, lebih kurang kos setahun. Kad kredit berapa? Kad kredit 17%, 17 ke 18. Okay. Jadi charge dia tak murah. Tapi dari sudut psikologi kita akan menang. Berbanding jual contoh nak pakai duit 20,000 nak kahwin lah. Nak kahwin ke, nak jadi deposit beli kereta ke, nak jadi deposit beli property ke, sebagai contoh lah. Okay. Jual seketul. Lepas jual, kita dah, emas ni dah hilang dah. Okay, dah hilang daripada ingatan kita lah. Emas ni dah hilang dah. Jadi tapi kalau kita pajak, bila kita pajak, kita akan always ingat, alamak, emas aku 20 gram ni, 20 gram ini berapa ni? 50 gram. Katakanlah kita ambil item kecil-kecil lah contoh. Ni berapa ni? 20 gram. Okey, 20 gram. Okay, bunga emas 20 gram. Katakanlah 20 gram hari ni sekitar 7,000, 8,000 lah. Okey, tuan-puan jual ni untuk deposit, beli kereta ke apa semualah contoh
Lepas tu tuan-puan akan teringat balik, alamak, emas aku ada dalam Ar-Rahnu ni. Ada duit, priority kita akan tebus dulu. Ingat dari sudut psikologi, dari sudut behavior kita lebih berdisiplin bayar hutang berbanding dengan menyimpan. Kita akan disiplin bayar hutang berbanding dengan menyimpan. Jadi bila kita ada duit, priority kita akan, alamak, aku ada hutang ni. Aku ada hutang dengan Ar-Rahnu, nak kena bayar cepat supaya emas 20 gram ni tak tergadai. Akhir sekali kita tebus balik. Kalau kita tak ada macam tu, kalau kita tak bagi pajak, duit yang ada tu kita buat benda lain dulu. Contohlah jual. Emas ni dah hilang dah dalam ingatan kita. Ada duit, kita buat benda lain dulu. Berjalan lah dulu, perlu tu lah, perlu ni lah sekali. Kita tak menabung. Tengok, dari sudut psikologi. Sebab tu kebanyakan penyimpan emas, tuan-puan, dia akan pilih pajak berbanding jual. Okay. Sebab tu secara ideal ni sebenarnya emas ni kita akan kumpul dan kita tak akan jual secara ideal. Okay. Kecuali emergency tadilah. Okay. Yang kedua ialah untuk tukar kepada harta. Tukar kepada harta. Harta ni ialah apa yang membuatkan duit masuk dalam poket. Dia ada cash flow. Apa saja yang tuan-puan kita miliki yang membuatkan duit masuk dalam poket. Sebagai contoh, hartanah, rumah yang boleh disewakan, dapat income sewa. Apa lagi? Tanah yang mendatangkan hasil. Beli emas, kumpul emas cukup pergi beli tanah. Tanah kebun, tanah ladang, tanah apa? Yang mendatangkan hasil, kebun getah ke kebun selawit ke, yang tuan-puan ada ilmu, dia akan ada hasil. Tanah yang mendatangkan hasil. Bukan tanah yang tak diusahakan, yang tak ada apa-apa tu. Kalau tanah macam tu, pada saya lah, baik jual je lah. Balik jual beli emas lagi senang. Nak jual, tuan-puan nak jual tanah. Okay, ini gold bar 100 gram ni 40,000 lah. Okay. Katakanlah tuan-puan ada 1 kilo. 1 kilo ni 400,000. Nak jual emas 400,000 lebih mudah daripada sekeping tanah yang bernilai 40,000. Jadi dari sudut kecairan, emas jauh lebih baik. Tapi dari sudut kenaikan jangka panjang pun bagus juga. Tanah ni nak jual bukan senang. Mungkin bertahun baru boleh jual. Macam-macam hal lah. Saya pun ada tanah juga. Nak jual tanah, aduh, payahnya. Saya rasa baik simpan emas je, senang, tak sakit kepala. Okay. Apa lagi? Nak membangunkan bisnes. Okay. Apa lagi? Apa sajalah yang boleh memiliki bisnes boleh. Apa saja yang boleh mendatangkan hasil. Jadi sepatutnya dengan ada penyimpan emas, dia target cukup emas ni, dia pergi jadikan deposit beli rumah untuk pelaburan. Bukan rumah duduk sendiri. Rumah duduk sendiri tu dia bukan harta, sebab nak duduk kena bayar. Kalau tak bayar tak boleh duduk rumah tu. Tapi rumah yang disewakan dia panggil harta. Cash, dia panggil asset lah. Okay. Ada dealer customer public gold yang cukup berapa gram, dia akan jadikan deposit beli rumah. Ada yang cukup berapa ratus gram, dia jual, dia pergi buat rumah atas tanah sendiri. Banyak testimoni tu, banyak testimoni. Okay, itu baru betul. Bukan beli emas, beli harga rendah, jual harga tinggi, lepas jual harga tinggi, guna duit tu pergi tarah entah apa-apa, tak menambah kekayaan, tak ke mana-mana. Okay? Kita nak makin lama menabung emas, kita sepatutnya semakin kaya. Okay? Semakin kaya macam mana? Nanti saya tulis, saya share sekejap lagi. Okay, yang ketiga, yang terakhir, tuan-puan, jual emas pada ketika bila dah capai target. Contoh, menabung emas untuk dana pendidikan anak-anak, pendidikan untuk haji ataupun umrah, untuk kahwin. Okay. Untuk apa lagi? Deposit beli rumah, duduk sendiri, nak beli rumah, deposit. Ini rumah ni bukan yang saya sebut rumah yang ni. Ini rumah duduk sendiri. Ini dia panggil liability, bahasa kewangan lah. Bahasa mudah faham ialah beban lah yang kita kena tanggung lah. Mungkin untuk beli kereta. Okay. Dan
Ada lagi yang saya rasa matlamat ni bagus, iaitu settle hutang, full settlement. Betul, hutang. Ni bagus. Dia ada target nak tutup hutang sekian-sekian. Jadi dia bayar loan tu macam biasa, ikut jadual. Katakanlah kena bayar loan 800 sebulan, katakanlah. Tapi dia ada extra, setiap bulan dia ada menabung lagi RM500. Ini masuk dalam emas. Gap lah tadi. Cukup lepas 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, jual sekaligus, buat full settlement hutang. Itu bagus. Capai target. Jadi ini saja tuan-puan, penyimpan emas berilmu, dia jual emas dalam 3 keadaan ni. Kalau jual emas, tukar kepada duit, letak dalam akaun bank, itu maksudnya kita downgrade kekayaan kita. Emas yang elok-elok ni, yang nilai dia bertahan dalam jangka panjang, jual, bagi tukar jadi duit kertas. Emas jadi kertas. Duit kertas ni adalah kertas. Emas ni tuan-puan, kalau dia jatuh, harga dia adalah emas. Duit kertas, kalau dia jatuh, dia adalah kertas. Boleh faham tak beza dia? Sebab tu jangan jual emas ni saja-saja, sebab nak jual emas nak letak duit dalam SB. Tak kena lah. Okey? Okey, mudah-mudahan tuan-puan clear lah. Okey, saya nak tunjuk sikit saiz emas 1 dinar. Bagi siapa yang tak pernah tengok lah. Ni 1 dinar berbanding dengan 10 sen. 1 dinar ni saiz dia 5 sen ni sebenarnya. 1 dinar 10 sen. Duit 10 sen lagi besar. 1 dinar lagi kecil. Saiz dia 5 sen. Okey. Ni bahagian belakang dia. Okey. Mana bagus dinar ataupun gold bar? Ni soalan biasanya. Mana bagus? Dinar ataupun gold bar? Ni 10 dinar 42.5 gram. Ni gold bar 50 gram. Mana bagus antara dua ni? Sama sajalah. Dinar ni tuan-puan adalah ukuran berat bagi emas. Okey. Saya nak cerita sikit lah tentang dinar ni. Dinar ni ialah ukuran berat. Okey. Dinar, gold bar. Dinar ni 1 dinar sama dengan 4.25 gram. Okey. Gold bar ni dikira gram, dikira kiraan dia gram. Zaman dulu kerajaan Rom, kerajaan Islam pun ambil benda yang sama. Dinar ni berasal daripada perkataan dinarius, daripada kerajaan Rom, bukan Nabi yang cipta dinar. Zaman Nabi ambil benda yang dah elok, teruskan je, tak ada masalah pun. Okay. Zaman khalifah lah baru ciptakan coin shilling emas yang dikeluarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam lah. Tapi dia berasal daripada Rom. Okay. Dinarius. Okay. Dia ada kiraan dinar. Di Malaysia kita pakai gram. Dulu dinar. Lepas tu dia ada lagi, kalau international tuan-puan, dia pakai troy ounce. Troy ounce. Cuba saya tengok harga tuan-puan. Kalau harga emas dunia ni, cuba tengok dia pakai apa. Saya nak tunjuk kat tuan-puan. Okey. Sekejap. Ni tengok ni. Okey. Ni harga emas dunia ni, kalau harga yang tuan-puan tengok ni ringgit. Sekejap saya tunjuk mana. Ni. Ni graf. Ni graf harga emas 60 hari. Okey. Ni. Ringgit MYR. Nampak ke tak ni per ounce. Ni. MYR per ounce. Ni harga ni semua ounce ni tuan-tuan. Troy ounce. 1 troy ounce ni berat dia 31.1 gram. Jadi gold trading, international gold trading, dia tak pakai gram. Berapa harga per gram tak pakai. Kat Malaysia je pakai gram. Dia pakai ounce. Okay. Ada yang pakai tile. Ada yang rial berat. Macam-macam ukuran dia. Jadi dinar ni pun samalah. Okay. Ukuran berat. Okay. Dari sudut fizikal dia beza dia bulat dengan ni lah. Bulat dan petak je lah. Ni je beza dia.
Tapi potensi kenaikan harga emas sama 999, ni tengok 99.9. Harga per gram pun sama. Beza bentuk ni lah. Okay. Cuma bagi kalau nak kahwin tu selalunya orang tak pakai aku terima nikahnya dengan 100 gram emas tu, tak ada lagi lah. Saya tak pernah dengar lah. Biasa akan ambil dinar lah. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin 10 dinar emas. Sedap sikit lah dengar. Macam tu je lah. Okay. Itu beza lah gold bar dinar. Bagi tuan-puan nak tahu mana lagi bagus lah. Pada saya sebenarnya sama je. Okay. Suka bulat ambil dinar. Suka yang petak macam ni ambil gold bar. Okay. Okay. Banyak soalan saya go through dulu. Okay. Ini perkara yang saya perlu sentuh kepada tuan-puan. Sebagai penyimpan emas, tuan-puan kena tahu tentang kekayaan. Ini macam mana pun mesti tahu. Bila membina, bila kita melabur ke, menabung ke, pergi kerja ke, sepatut kita kena tahu formula kaya ni. Formula kaya. Dalam bahasa Indonesia dipanggil rumus. Rumus kekayaan. Okay. Formula dia mudah saja. Kaya sama dengan tabungan tambah harta tolak hutang. Okay. Tuan-puan menabung emas ke, pergi melabur dalam saham ke, pergi buat bisnes ke, pergi kerja makan gaji ke, apa sekalipun, make sure kewangan tuan-puan hasil daripada buat kerja tu, tabungan bertambah, harta bertambah, hutang makin berkurangan. Ingat formula ni. Okay. Tuan-puan kena ingat betul-betul ni formula ni. Tabungan mesti bertambah, harta mesti bertambah, hutang makin lama makin berkurangan. Kalau buat bisnes, lama-lama tabungan pun tak ada, tabungan habis, harta kena terjual, yang tambah hanyalah hutang. Maksudnya buat bisnes tu membuatkan kita jatuh lingkup sajalah. Macam tu lah. Banyak kan yang buat bisnes, apa-apa hutang dulu. Bisnes tak tentu lagi. Last kali lepas setahun buat bisnes, tabungan habis, harta habis, hutang yang makin bertambah. Bertambah miskin. Sebab tu hati-hati. Bila kita faham benda ni, nak buat sesuatu baru kita tahu, okey, ni hutang bertambah. Nak beli kereta, contoh nak beli kereta baru. Contoh nak beli kereta. Beli kereta ni menambah kekayaan ke tak? Sebagai contoh. Beli kereta, duit tabungan habis buat bayar deposit. Lepas tu hutang pula bertambah. Elok-elok tak ada hutang, tambah pula hutang. Okay, beli kereta tak salah. Tapi bila kita fikir ni, kita akan berkira-kira. Okay, kereta yang ada masih elok lagi, masih boleh bergerak lagi. Nak pakai kereta yang baik, kononnya untuk buat balik kampung. Kira-kira balik kampung 3 kali 4 kali setahun je. Sewa lebih baik. Kalau sewa tak menambah hutang. Nampak tak? Bila kita tahu formula ni, kita buat decision betul lah tentang kekayaan. Okay. Tabungan ni sebenarnya tabungan ni adalah duit dalam jangka pendek. Kalau kita nak pakai duit, ni jangka pendek. Tabungan ni jangka pendek dan mudah dicairkan. Okay. Tabungan ni termasuklah dalam tabungan ni adalah duit dalam akaun bank, fixed deposit, ESB, tabung haji, emas. Nak pakai duit, boleh terus boleh convert kepada duit. Sebab tu emas ni, ingat emas ni adalah duit. Ada emas maksudnya ada duit. Okay, ada emas maksudnya ada duit. Ada emas confirm ada duit. Tak perlu bimbang. Okay. Jangan bimbang, beli emas duit habis. Tak beli emas, itu duit akan habis. Beli emas duit tak habis. Okay. Okay, ini adalah tabungan. Harta termasuk apa yang kita miliki yang membuatkan duit masuk ke poket kita. Bahasa mudah macam tu. Contoh tadi saya sebut tadi, rumah ada sewa, tanah yang ada hasil, memiliki bisnes. Okay. Termasuk kalau tuan-puan melabur dalam saham, tuan-puan membeli saham syarikat-syarikat bagus, tuan-puan adalah pemilik bisnes.
Bukan trader, bukan beli saham buy low sell high. Maksud beli saham. Saham ni maksudnya share lah tuan-puan adalah pemilik lah. Berapa persen tuan-puan memiliki satu company tu, itu dia akan ada dividen setiap tahun. Okay. Ataupun mungkin tuan-puan ada bisnes yang boleh berjalan sendiri. Kalau tuan-puan tak bekerja pun, ada staff, ada management team. Tuan-puan tak jaga pun, tetap ada income dekat situ. Sebagai contoh macam bisnes public gold. Ada 1,000 customer, kita sakit ke mati ke tak ada masalah. Customer kita masih boleh buat transaksi dan kita dibayar royalty. Okay. Lagi apa? Harta intelek. Contoh macam saya penulis buku. Ni harta intelek. Penulis buku. Saya penulis buku ni, setiap buku yang terjual, saya tak jual buku. Saya tak jual buku, saya hanya menulis saja. Saya tulis ni pun permintaan daripada penerbit, dia rasa penulisan saya bagus, mudah-mudahan boleh beri impak yang positif kepada masyarakat. Keluarkan, terhasillah buku ni. Sekarang ni yang best seller ni Wang Emas dengan Misi Bebas Hutang. Ini sampel. Ini tak ada yang jual ni, versi mini ni tak ada. Sampel, sebab saya nak buat live ni senang sikit, saya nak tunjuk. Ni 2 buah buku. Tuan-puan beli mana-mana saja. Pengeluar penerbit dia akan bayar saya royalty. Okay. Jadi inilah income dekat sinilah dia panggil. Ni dapat passive income ni. Harta ni apa yang membuatkan duit masuk ke poket kita. Beli kereta, beli rumah, duduk sendiri, duit masuk dalam poket ke duit kena keluar daripada poket? Kalau kena keluar daripada poket, itu maksudnya beban hutang, liability. Okay. Tak salah memiliki, tapi berpada-pada lah. Kita tahulah kalau kita hutang banyak, kena kerja baru boleh bayar hutang. Kalau anything happen, hutang tu tak terbayar. Anything happen, dah kerja 10 tahun, dah kerja 15 tahun. Anything happen, back to zero. Itu bahaya tuan-puan. Anything happen, semua back to zero. Sebab tabungan tak ada, harta tak ada, hutang saja yang ada. Okay. Jadi nampak ending dia tuan-puan. Okay. Sekarang ni tuan-puan ada gaji. Okay. Gaji ni tak selama-lamanya kita ada gaji. Satu hari nanti gaji ni dah tak ada. Apa yang tinggal dekat kita? Ni tabungan yang kita buat ni, harta yang kita kumpul ni, inilah income kita yang kekal. Anything happen, kita masih ada passive income ni. Jadi sementara boleh ada pekerjaan yang baik, boleh buat bisnes, fokus kepada tambah tabungan, fokus pada kumpul harta, berpada-padalah. Nak mewah tu berpada-padalah. Pada saya lah, selagi belum ada passive income yang cukup, pada saya lah belum masa lagi untuk bermewah-mewah. Sebab kita kena bersedia di hari ketika kita tak ada gaji. Confirm masa tu akan tiba, tapi kita tak pasti bila. Kita tengok satu-satu terjadi kepada orang sekeliling kita, dan masa giliran kita akan sampai. Okay, jadi kena fokus ni, bina harta, tabungan, tutup hutang satu persatu. Setiap bulan, setiap tahun, make sure tabungan bertambah, harta bertambah, hutang semakin berkurangan. Ending dia ialah hutang kita dah tak ada, zero. Okay, dapat passive income. Dapat passive income ni barulah boleh dinamakan pencen. Pencen bukan soal umur. Nanti saya umur 50 tahun, 60 tahun, saya tak kerja, ada duit. No. Itu hanyalah angan-angan saja. Banyak orang pada umur 50-an hutang banyak lagi. Harta tak ada, tabungan tak ada, passive income lagilah tak ada. Jadi umur 50, 60 pun tak boleh pencen. Walaupun dah capai umur 50, dah capai umur 60, tak boleh pencen. Kena terus cari kerja. Dan apa yang lebih malang ialah pada usia 40-an, 50-an, kalau hilang pekerjaan, nak cari pekerjaan yang baru yang boleh sama dengan gaji kita sebelum ni, sangatlah susah tuan-puan. Saya dah tengok banyak kes, tapi saya tak boleh nak buat apa tuan-puan. Saya dah tengok banyak kes, tak boleh nak buat apa. Umur 40-an hilang pekerjaan, umur 50-an hilang pekerjaan. Lepas tu dulu katalah gaji 4-5 ribu, hilang pekerjaan, tinggal gaji 1,000 lebih. Tak boleh dah gaji yang sama. Okay? Jadi apa yang membuatkan kita boleh bertahan? Tabungan dengan harta. Okay, tuan-puan, fokus bina tabungan, bina harta, obses dalam membina kekayaan. Kita kaya ni, at least kita tak menyusahkan orang. Bila kita jadi orang kaya, satu, kita mengurangkan
satu keluarga yang perlu dibantu. At least kalau kita kaya. Bahkan lebih baik kita jadi orang kaya ni, kita boleh bantu orang lain yang susah, especially ahli keluarga kita sendiri yang dekat-dekat dengan kita. Okay. Jadi fokus. Inilah nak kaya, fokus macam ni tuan-puan. Okay, fokus. Tabungan, harta, hutang. Kena tutup satu persatu. Okay. Okay, macam mana nak kaya dengan emas? Masa saya singkat. Tapi tuan-puan tolong pergi baca satu artikel yang saya tulis. Saya dah buat dah satu checklist ni. Ini checklist kaya dengan emas. Saya dah buat ni. Tuan-puan go through. Screenshot. Dan tuan-puan ambil masa faham apa yang saya sampaikan. Mungkin tuan-puan apa next? Dah start tabungan emas? Ada yang tanya, Tuan Zul, saya dah mula menabung emas. Apa next? Next ni benda ni. Tuan-puan kena completekan benda ni. Walaupun nampak simple, nampak remeh, tapi impak kepada tabungan tuan-puan dan kekayaan tuan-puan besar. Okay. Jadi detail dia tuan-puan saya dah tulis dalam artikel ni di blog saya. Tuan-puan pergilah blog saya muhammadsulkifli.com. Ni. Checklist penting kaya dengan emas tahun 2025. Kalau tuan-puan nak kaya tahun depan dengan emas, make sure go through checklist ni. Detail saya tulis detail. Tuan-puan go through. Sila go through detail. Ambil lah masa baca Nak kaya kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, barulah kekayaan akan datang. Tapi kalau tak ada ilmu, duit banyak macam mana pun akan habis. Pergilah dekat website saya dah tulis detail. Saya tulis ni supaya senang lah. Saya tak sempat explain, tuan-puan pergi baca lah. Kena baca juga tuan-puan. Saya nak kaya ni, tengok video tu boleh. Tapi last kali tak boleh lari dengan baca jugalah. Bila kita bercakap tentang ilmu. Okay, go through lah tuan-puan. Go through di saya punya website ni muhammadsulkifli.com. Pergi cari artikel 7 checklist penting kaya dengan emas tahun 2025. Okey. Saya nak jawab soalan-soalan yang ditanya. Yang mana sempat Yang mana sempat. Sementara tu saya tunjuk dulu lah emas-emas ni. Tuan-puan yang dah simpan emas, saya tak sarankan tuan-puan tinggal emas dalam akaun emas gap ni. Tuan-puan yang ada emas ni, jangan simpan dalam ni ini 202 gram, 21 gram ni pada saya sebenarnya tak, jangan simpan sampai macam ni. Ini pada saya berlebih-lebihan. Kalau tuan-puan yang ini saja emas yang tuan-puan ada, ini adalah sebahagian kecil daripada simpanan emas saya. Saya memang always saya akan simpan at least 1 kilo. At least saya daripada dulu lagi saya cakap simpan 1 kilo satu keluarga. 1 kilo yang saya masukkan bukan dalam ni 1 kilo yang tuan-puan ada di tangan. Anything happen, emas ada di tangan. Okay, tak ada jaminan yang terjamin. Duit dalam akaun bank pun boleh hilang. So tak ada jaminan yang terjamin. Make sure emas tu ada di tangan. Kalau simpan kat mana? Kalau rasa tak selesa duduk kat rumah, tak lena tidur, tak boleh tinggal rumah, sewa safe box. Mudah je, sewa safe box. Simpan dekat safe box. Anything happen boleh pergi je access kat safe box tu. Safe box ada bank ada, private ada. Yang the best ialah pergi private lah. Sebab dia tak terikat pada office hour, bank hours. Okay. Jadi dah simpan macam ni, keluarkan emas fizikal ni. Okay. Dan tip dia nak suruh bertambah, selalu tengok. Emas ni kena tengok-tengok emas ni tengok-tengok. Cantiknya. Okay. Dah ada 100 gram. Dah ada contoh ada 100 gram. 50 gram belum ada lagi. Nak beli yang 50 gram pula lah. Okay. Sebab naluri emas ni bila kita tengok, kita rasa nak simpan lagi, nak tambah lagi, nak kumpul, tak nak keluarkan. Tapi kalau duit dalam akaun bank, jangan tengok-tengok. Lagi tuan-puan tengok, lagi cepatlah duit tu habis. Berbeza dengan emas. Emas kena tengok. Okay. Okay, saya jawab soalan yang ada tu. Sekejap bila cawangan Public Gold Tower beroperasi 15 hari bulan 15 hari bulan. Okay. Salam tuan, macam mana saya nak dapat 1 juta pertama dengan cara simpan emas? Gaji saya RM50 per day. Boleh. TikTok Mall, tuan TikTok Mall belajar. Kita dalam checklist ni kita ada salah satu checklist ialah private webinar membina 1 juta yang pertama. Bagi penyimpan emas yang di bawah G100 Network dengan 5G Associate, memang kita buat program ni, webinar. Tuan-puan belajar macam mana nak membina 1 juta yang pertama. Okay. Jangan bimbang, bermula kecil tapi cita-cita kita kena besar. Okay. Jangan bimbang, mungkin rasa terlalu besar tapi tak ada masalah. Selagi kita ada kudrat, boleh dicapai. Ada kudrat dan kita kena ada ilmu dan kita kena usaha lah.
Okay, belajar nanti. Okay, satu dinar tu kalau dijual balik dalam anggaran berapa ya harga? Puan Ros boleh tengok dekat website atau mobile apps Public Gold. Senang je. Nak jual emas-emas ni harga berapa? Senang je. Tengok je ni. Tekan shop Home shop. Klik shop. Okay. Tengok. Kalau nak beli Public Gold, harga emas Public Gold, tengok harga dia PG sell, Public Gold sell. Contoh gold bar 10 gram ni, 10 gram ni 10 gram. Bunga emas 10 gram. Okay. Contoh nak beli sekarang 3912. Dia ada charge lain lagi lah. Dia ada charge ni, dia ada charge premium lagi. RM30. Okay. Okay. Lebih kurang Kalau nak jual, Public Gold beli. Harga sekarang ni RM3,560. Perbezaan antara dua harga ni, selisih harga ni, dia macam money changer lah. Ni dia panggil spread. Spread value. Okay, selisih harga. Ada orang sebut susut nilai. Bukan susut nilai sebenarnya. Susut nilai tu lain. Susut nilai tu depreciation. Okay, ini kalau 10 gram ni beza dia 9%. Lagi besar item lagi kecil selisih harga ni. Kalau selisih harga 1 kilo ni 6% je. Lagi besar lagi sikit selisih harga dia. Okay. Okay. Kalau nak jual tengok harga ni. Kalau tuan-puan nak jual barang kemas yang lama barang kemas lama yang entah daripada mana, entah emas apa-apa, janji emas tulen, ni Public Gold beli harga ni. Barang kemas cala, kemek, bengkok apa semua tu dah putus ke, dah rosak ke, janji emas tulen boleh jual dekat branch Public Gold. Pergi walk in saja, nak jual walk in saja. Beli tak boleh walk in. Beli tak boleh walk in. Jual memang boleh walk in. Okay. Nak jual tengok harga situ saja. Dah beli kena simpan sendiri ke? Encik Ridwan, kalau tak ready simpan sendiri, simpan dulu dalam akaun Mas Gap. Kalau tak ready, kalau dah ready keluarkan simpan sendiri. Dia permulaan, saya tahu permulaan semua orang pun akan takut. Saya dulu mula-mula beli emas, saya ingat 100 gram lebih lah saya rasa. Kali yang beli yang pertama saya waktu tu 100 gram lebih tu dekat dalam 20,000 je. Okay. Waktu tu saya memang takut tuan-tuan. Saya beli, ambil stok emas dekat branch Public Gold Sunway, bawah tu ada safe box. Terus saya bawa turun bawah tu, simpan dalam tu. Dulu permulaan tu memang kita takut lah, sebab kita rasa barang ni terlalu mahal lah. Contoh 1 dinar. 1 dinar ni sebenarnya 1,000 lebih je, 1,700, 1,600, 1,700. Tapi banyak orang dia rasa, simpan 1 dinar pun dia takut. Tapi iPhone harga 8,000, dia letak atas meja sambil sembang-sembang, relax je. Tapi emas ni rasa takut sangat, walaupun 1 dinar. Nampak apa naluri kita pada emas ni, kita rasa benda yang mahal. Kita rasa takut. Permulaan lama-lama okey je. Ada dealer Public Gold pergi mana-mana pun ada gold, ada item 10 dinar dia bawa mana-mana pun. Okay, tapi saya tak saran lah tuan-puan. Kalau bawa tu maksudnya item yang ready untuk hilang lah. Setakat ni lah saya kebanyakan tuan-puan, emas-emas yang hilang ni biasanya bukan sebab hilang kena curi, kena rompak. Majority hilang sebab tak tahu simpan kat mana. Pengalaman saya sebab dia simpan dekat banyak tempat. Jap simpan sana, jap simpan sini, tempat yang orang tak terfikir. Akhir sekali dia sendiri tak terfikir mana emas dia simpan. Kebanyakan hilang sebab tu. Jadi tuan-puan kalau nak simpan di rumah, simpan di 1-2 tempat cukup. Dan bagi tahu ahli waris, supaya anything happen kepada kita, ahli waris tahu nak ambil emas tu dekat mana. Okay, saya daripada Puan Selin, saya ada save dalam Gap dan EPP. Kalau saya nak keluarkan semua gram dalam Gap tu boleh ke? Boleh. Puan Selin boleh keluarkan semua. Nak sampai baki zero pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Ini ni hanyalah transit saja, bukan nak suruh simpan dalam ni. Okay. Macam mana nak kumpul emas fizikal? Mudah saja. Encik Samuel, kalau Encik Samuel ni register dulu dengan mana-mana dealer Public Gold sebagai penyimpan emas, sebagai dia dealer Public Gold sebagai introducer. Nanti dia akan guide Encik Samuel. Kalau Encik Samuel follow saya, boleh contact saya. Dekat bio saya pun ada. Boleh register dan boleh contact saya. Okay. Nanti dealer tu akan guide. Register sebagai nak beli senang je, top up je, klik top up je. Okay. Mudah je. Okay. Daripada Encik Salmizi, Puan Salmizi, kalau kita nak sell ke account, ada kena charge tak? Sell tak ada. Nak sell ni tak ada. Contoh sell katakanlah nak jual
20 gram. Tengok, dapat harga bersih dah 7180. Public Gold akan transfer duit dalam masa 2 atau 3 hari bekerja lah. Kalau Maybank cepat 2 hari bekerja, kalau bank lain 3 hari bekerja. Janji semua maklumat kena lengkap lah, IC dah verify apa semua, 2-3 hari bekerja je, settle. Okay, Captain Amir, macam mana nak naikkan auto debit? Auto debit ni senang saja. Sekejap boleh check dengan dealer, tapi dia senang je. Ada history ni, klik history, ambil auto debit. Okay, ambil auto debit. Okay, mudah saja. Lepas tu dia ada terminate, boleh nak ubah pun boleh. Pendapat Encik tentang insurans anak-anak perlu ke selain nak simpan emas tetap bulanan? Kalau ikut ilmu dan pengalaman saya, insurans untuk anak tu insurans yang tak akhir sekali. Sebenarnya insurans ni maksud saya ialah takaful lah, bukan insurans konvensional lah. Encik Fendi, insurans ni yang paling penting ialah kita sebagai penjaga yang kena cover, bukan cover anak-anak. Anak-anak tu kalau anything happen, dia ada kita. Tapi kalau anything happen kepada kita, anak-anak tak boleh cover kita. Yang paling penting priority ialah completekan insurans tu untuk kita dulu. Anak-anak tu last sekali kalau ada duit lebih. Tapi priority ialah untuk anak-anak ialah saving, bukan insurans. Tapi agent insurans dia akan push produk lah, saya tahu. Okay, tuan-puan boleh baca buku yang ditulis oleh Tuan Aziz Ali. Maharaja Wang ada buku, Jutawan dari Planet Jupiter ada. Dan Tuan Aziz pakar ada sebut tentang ni. Okay, kita beli emas through gap sikit-sikit monthly. Bila masa sesuai untuk keluarkan tu physical gold or redeem for cash? Kalau nak tak sabar-sabar nak dapatkan emas fizikal, 1 gram ni pun dah boleh keluarkan, 0.5 gram pun boleh keluarkan. Tapi kalau nak jimat cash premium, pada saya target siapa ni, Puan Arzuyin, target item yang paling kecil sama ada 1 dinar. 1 dinar ni 4.25 gram ataupun gold bar 5 gram. Tuan-puan akan jimat cash premium. Sekeping ni cash dia cuma RM10 je. Kalau item 1 gram sekeping ni, 1 gram ni banyak design lah. 1 gram ni cash dia RM15, tengok. Kalau nak 5 keping RM75. Ini 5 gram sekeping baru RM10. Tengok dah jimat RM65. Dah boleh top up gap lah. Okay, top up gap RM100 lah. Maksud 2 kali pengeluaran tu dah boleh top up gap. Kalau orang mau freeze, adakah emas yang disimpan dalam safe box di bank kena freeze? Tak ada masalah. Okay, jual di public gold juga boleh ke? Boleh jual kedai lain? Boleh, Puan Anis. Emas ni asal kat emas tulen sebenarnya boleh dijual di mana-mana. Di mana-mana kedai emas seluruh dunia. Cuma emas ni kalau nak harga terbaik, jual di mana tempat kita beli. Beli emas public gold, jual dekat public gold. Okay, beli dengan Habib, jual kat Habib. Okay, emas tu macam tu. Sebab biasanya pengeluar ni akan beli pada harga lebih tinggi lah emas dia. Okay, itu benefit yang kita akan dapat lah. Tapi tak beza jauh sangat lah sebenarnya. Sebab saya banyak pengalaman customer public gold ni, dia cuba jual emas dia dekat luar negara, sama je dengan harga buyback public gold ni. Okay, daripada Tuan Q Gold, jika average kenaikan harga emas 10% setahun, dalam 2 tahun dikira 20%, 5 tahun 50%, adakah begitu? Bukan. Sebab dia compounding 10% tu compounding. 10% compounding. Dia bukan kira simple average macam tu. 10% tahun ni, tahun depan 10% lagi atas value tahun depan. Lebih kurang macam tu. Compounding. Kalau memang nak buat menabung setiap bulan, contoh 400, mana lebih baik, auto debit atau EPP? Okey. EPP atau auto debit? Gini. EPP ni sebenarnya easy payment purchase. Contohlah item, contoh gold bar 100 gram, harga dia dalam 40,000. Inilah bunga emas dalam 40,000. 40,000 ni boleh bayar 10 kali 4,000 sebulan. Tengoklah item mana 4,000 sebulan. Kita berpeluang beli emas beli emas masa depan pada harga hari ni. Kalau harga masa depan tu possibility dia akan naik lah. Maksud waktu kita dah dapat emas nanti, harga mungkin dah naik lah. Macam siapa yang beli EPP daripada tahun lepas, tahun ni
waktu dia dah habis bayar, harga dah lain lah. Untunglah siapa beli EPP tu. Cuma kalau kita beli tu bayar separuh jalan, dia ada charge pembatalan. 10% 10% daripada nilai. Contoh kalau yang ni 40,000, 10% maksudnya 4,000 lah. Itu bila kena tu yang ramai yang sakit. Jadi ada orang memang dia suka EPP sebab dia rasa dia macam bayar hutang lah. Dia lebih berdisiplin berbanding gap lah. Tapi sebenarnya yang paling baik gap atau debit. Sebenarnya kalau saya prefer gap atau debit lah. Ada orang memang suka EPP. Kalau saya suka gap atau debit. Gap atau debit ni contoh lah. Buat gap atau debit 4,000 sebulan. Tiba-tiba bulan tu sesak, tak ada duit. Dia skip je bulan tu. Bulan depan dia menabung lagi. Dia auto tolak, auto menabung, auto tolak daripada account bank, auto menabung. Okay. Jadi kalau tuan-puan nak kaya sebenarnya paling baik ialah pada saya lah gap atau debit. Lebih peace of mind. Tekan top up, pilih ni payment ni method ni ambil auto debit. Okay. Lepas tu auto debit. Alamak, saya ada masa 5 minit lagi. Okay. Pilih 5 tahun terus. Ada setahun, ada 5 tahun. 5 tahun ke setahun charge dia tetap RM1. Jadi why not ambil dah 5 tahun terus. One day nak terminate boleh terminate. Okay, nak terminate pun charge RM1. Jadi ambil 5 tahun terus supaya kita auto menabung. Date bila nak start, boleh set lah. Kalau start hari ni janganlah start 10 hari bulan 10 2024. Start lah bulan depan. Start bulan 11. Bulan ni belilah dulu secara manual. Jadi sedar-sedar gap kita bertambah. Saya buat macam tu lah. Kalau siapa menabung minimum RM200, ini boleh minimum 100. Tapi kalau tuan-puan buat 200, minimum 200, ada berpeluang menang lucky draw setiap bulan. Nak tengok lucky draw ni public goal sekejap. Dia ada pemenang lucky draw. Ni dia ada lucky winner ni setiap bulan. Setiap bulan grand prize tengok apa yang paling besar ni. Dapat gold bar 10 gram. Siapa dapat? Tengok. Siap PG code ni. Mana tahu ada rezeki tuan-puan. Okay. Mana tahu, kita tak tahu. Buatlah auto debit. Dia ada peluang. Dia tak ada penalty auto debit. Itulah Puan Haini. Okay, kalau simpanan perniagaan tukar kepada emas PG elok ke Sifu? Risk Studio, saya recommend. Sebab penyimpan emas ni, sebab harga emas ni, okay, peniaga ni sama ada dia letak FD dalam fixed deposit. Sekejap tapi kena tengok jenis perniagaan lah. Kalau nak guna facility bank, overdraft, emas tak sesuai. Okay. Fixed deposit, kelebihan kalau simpan dalam fixed deposit ni, dapat overdraft. Fixed deposit ada overdraft. Maksud boleh buat loan lah dengan bank tu. Contoh simpan 100,000, nanti boleh buat loan. Ada bank boleh bagi sampai 200,000 loan. Tapi loan lah, kena ingat loan lah. Ini kenaikan pun tak banyak lah. Ini keuntungan mungkin setahun fixed deposit 3% je. Tapi kalau emas dah 10%. Okay. Jadi emas kenaikan 10%. Kalau nak pakai pun emas ni boleh pajak. Cuma emas bila kita pajak, kita cuma dapat modal dalam 65% daripada modal hingga 70% saja, sekitar tu. Maksudnya kalau ada 100,000, kita buat Ar-Rahnu, kita boleh dapat modal nak rolling 65,000 hingga 70,000 saja. Tapi okey lah, selamat lah. Ini satu pinjaman yang selamat lah. Lebih baik ini nampak macam best, tapi anything happen habis dengan fixed deposit ni, habis semua. Kalau tak boleh bayar. Ini selamat. Jadi, dan kita bila kita buat emas ni, dia fleksibel. Nak buat emas ni, kalau pajak dia fleksibel. Nak pajak seminggu boleh, sebulan boleh. Dan pajak ni saya suggest maksimum 6 hingga 12 bulan lah. Kalau nak guna modal 6 hingga 12 bulan sesuai untuk pajak emas. Dapat untung, tambah lagi simpanan emas. Bagi yang peniaga, dia boleh jadikan emas ni sebagai modal pusingan tau. Emas ni sebagai modal pusingan. Dia boleh monitor berapa modal yang dia dah ada berdasarkan kepingan-kepingan emas yang dia ada. Untung tambah lagi kepingan emas. Nak guna duit untuk projek, pergi pajak.
Kalau kos pajak ni sekitar, saya dah sebut tadi, kos pajak ni sekitar 1.15% sebulan. 1.15% ni nothing lah bagi orang berniaga. Nothing lah. Sebab untung kita beratus-ratus persen bagi orang berniaga. Okay? Itu pandangan saya lah. Kalau nak guna overdraft tak sesuai, tapi kalau tak nak guna overdraft, nak macam ni je, nak leverage guna arah nu boleh. ATM, gold ATM boleh beli direct ke walaupun kita bukan ahli PG? Poksu boleh. Kalau bukan tak ada PG code boleh. Tapi Poksu Naim lebih baik register dululah. Ada PG code dengan mana-mana dealer, senang. Apa-apa urusan banyak lagi. Sebab kita nak kaya kena ada ilmu. Nak dah dapat ilmu, simpan emas, kena ada dealer, kena ada introducer yang guide. Okay? Kalau pajak emas lama beli emas baru, kira macam mana? Saya tak recommend Puan Cha. Itu ejen-ejen emas dulu banyak ajar macam tu. Pajak, contoh emas ni pergi pajak, dapat modal beli lagi, lepas tu pajak. Last kali yang bertambah hanyalah hutang saja. Saya tak recommend. Okay, Tanzul, sekejap saya nak habiskan soalan-soalan ni. Mana lebih baik jika ada duit 300,000 cash beli rumah, flat dan sewakan atau beli emas? Itu ini Puan Nurfa. Puan Nurfa ni sama ada duit tu nak beli emas ataupun nak beli rumah flat sewakan. Puan kena tengok ni. Sekarang ni tabungan ni sepatutnya setiap kita kena ada at least lah tabungan 6 hingga 12 bulan. 12 bulan gaji. 6 hingga 12 bulan kos hidup. Extra convert kepada harta yang boleh menghasilkan cash flow, passive income. Saya bukan nak sarankan tuan-puan simpan emas sampai 10 kilo, 20 kilo, bukan. Emas ni dia adalah simpanan jangka panjang, tapi kalau terlalu banyak dia tak efisien sebab dia tak ada income. Emas dia tak ada income. Ini semua ada income, emas tak ada income. Jadi simpan emas untuk 6 hingga 12 bulan gaji, ataupun 1 kilo, ataupun berapa kilo terpulang tuan-puan punya target lah. Ini adalah tabungan, maksudnya duit yang cair. Dan kita tak mengharap duit yang cair dan dia tak terkena dengan inflasi. Ni kelebihan emas. Inflasi kita tak risau, ringgit jatuh kita tak risau. Kalau dalam ASB tabung haji, kena dengan inflasi, ringgit jatuh pun habis terkesan kita punya simpanan jangka panjang. Tapi emas dia tak terkesan. Okay? Jadi selebihnya convert kepada harta ni yang mendatangkan hasil. Sebab tu ada penyimpan murid-murid saya yang simpan emas dia dah banyak. Dia target 2 tahun 3 tahun dengan simpan emas dia akan jual yang dia menabung tu untuk buat rumah yang boleh disewakan, untuk beli rumah yang boleh dapat sewa. Ada yang beli tanah. Okay? Jadi sama ada duit cash yang Puan Nurfa ada tu 300,000 nak menabung emas atau beli ni, tengok keadaan kewangan ni macam mana, kat mana. Kalau emas tu dah cukup, tabungan ni dah cukup, fokus kepada membina harta. Okay. Emas ni pada saya nak senang, satu keluarga 1 kilo. Satu keluarga 1 kilo. Okay. Dalam tempoh tabungan tiba-tiba ada orang nak pinjam duit. Macam mana ya tuan? Okay, Cik Ketayap Madu. Dalam keuangan ni jangan meminjam dan jangan bagi pinjam. Sebab pinjam ni dia akan menimbulkan pemusuhan di kemudian hari. Dia macam api dalam sekam lah tuan-puan. Jangan hutang ni, sebenarnya jangan berhutang dan jangan bagi hutang. Itu the best. Kalau orang susah, ahli keluarga kita susah, bagi apa yang kita boleh bagi. Jangan hutang. Hutang ni kalau dia tak hutang, dia akan cakap minggu depan dia bayar. Kalau minggu depan dia bayar, dia tak hutang kita minggu ni. Dia akan kalau macam tu nak bayar minggu depan, kita tunggulah minggu depan. Nanti dia ada duit, dia gunalah duit tu, tak payah pinjam minggu ni. Tunggu dulu, sabar dulu minggu depan. Okay. Jadi bagi apa yang boleh bagi, jangan bagi pinjam. Okay. Jadi duit banyak-banyak tu simpan dalam bentuk emas. Kalau orang nak pinjam, minta maaf lah, saya tak ada duit. Sebab duit semua dah jadi emas. Okay. Tuan, si rumah kena ada dana kecemasan mengikut gaji suami ke? Betul. Ikut dana kecemasan ni tuan-puan, untuk cover kehidupan kita sekeluarga. Okay. Kena ikut gaji suami Puan Ira. Tuan, jika ada rumah sewa tapi habis bayar bank, bagus ke jual emas, bayar habis hutang dan ambil duit sewa? Jika ada rumah sewa tapi habis bayar bank, bagus ke jual emas, bayar habis hutang dan ambil duit sewa? Ini berbalik kepada ni siapa? Puan Amy Amy Ju, tengok balik. Berapa banyak emas, berapa banyak harta yang kena ada. Tengok balik.
Boleh share tips pendekkan hutang? Tak sempat Zakat nak bayar macam mana dalam gap? Dia sama je dengan emas fizikal. Dia zakat ni cukup 20 gram, 20 dinar. Ni 10 dinar, 20 dinar ataupun 80 gram emas, tak bergerak dalam setahun. Minimum tak bergerak 85 gram. Kalau jual beli tu lain lah. Kena 2.5% daripada nilai emas. Detail saya tak sempat nak explain tapi boleh pergi ke website zakat.com.my. Boleh bagi pencerahan kalau dah banyak simpan emas, pembayaran zakat macam mana? Okey, zakat lagi pergi ke zakat.com.my. Ada list name ke nak check sama ada seorang dealer tu aktif ke tak, since boleh daftar sekali? Puan Pija, mudah saja. Senangnya pergi cari media sosial dealer tu. Nak tahu dia aktif ke, tengok media sosial. Kalau Puan Pija tahu daripada saya, register dengan saya lah. Dah confirm lah saya adalah dealer aktif. Kalau follow someone dealer, pergi cari tengok, observe media sosial dia. Nak tahu dia aktif ke tak aktif, tengok media sosial dia. Kalau dapat dealer yang tak aktif, memang kesian lah. Sebab nanti banyak masalah nak kena cari dealer tau. Sebab Public Gold dia tak ada customer service Apa-apa masalah, dealer tu adalah customer service. Kalau dealer tu tak boleh nak pakai, tak membantu, memang susah. Kalau buat auto debit, bila dah habis tahun, berapa lama gap bertambah? Kalau dah habis, bila dah habis tahun, berapa lama gap bertambah? Saya tak faham soalan ni. Okey, gap auto debit dalam masa 7 hari bekerja. Dalam masa 7 hari bekerja. Kalau kali pertama. Kalau bulan yang berikutnya, 3 hari bekerja. Okey. Check dengan dealer untuk dapat SOP. Okey. Itu saja daripada saya, tuan-puan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf ada kekurangan. Kita jumpa lagi di waktu yang sama, masa yang sama minggu depan. Tapi minggu depan saya tak sure saya sempat tak buat live. Tapi saya ingat kalau saya tak sempat buat live, masa ni mungkin saya akan buat live keuangan lah. Okay. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mana yang dah jadi customer Public Gold, make sure pergi cari dealer masing-masing, minta join support group dia, follow di program-program yang minta dealer tolong bantu saya untuk saya completekan semua ni. Okay, dealer di bawah J100 dengan 5G Associate. Okay, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat lah. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berehat lah. Dah shower kan.